Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi setelah lama kita berhenti kan. Kita berehat sebentar. Okey, kita berehat sebentar berapa lama. InsyaAllah kita akan sambung balik program kita bersama kelas sejarah Islam kita, yang mana kita akan baca kembali mukadimah bagi kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah karangan Muhammad Farid Bik. Jadi selamat datang kepada rakan-rakan yang sempat menonton petang ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kita. Jadi untuk pengetahuan semua, sesi kita pada kali ini sudah masuk ke episod yang ke-11 dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan perihal sejarah kerajaan Bani Abbasiyah, yang pusat di kota Baghdad. Okey. Kita share screen dulu. Okey, baiklah. Kalau sebelum ini, dalam episod yang ke-10, kita dah membincangkan perihal berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dan bagaimana perang saudara yang berlaku antara beliau dengan abangnya Al-Amin yang membawa kepada pembunuhan Al-Amin itu, dan sekaligus beliau Al-Ma'mun naik menjadi khalifah yang seterusnya. Dan kita juga melihat ada satu peristiwa penting ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun itu, peristiwa hitam dalam sejarah Islam, yang mana menyaksikan ramai ulama yang terseksa dan terbunuh akibat perkara tersebut, iaitu peristiwa Mihnah Khal Al-Quran, ataupun kita kata ujian ataupun peristiwa ujian tentang dakwaan bahawa Al-Quran itu makhluk. Itu semua adalah hasil daripada pemikiran Mu'tazilah yang diterima pakai oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dijadikan satu fahaman rasmi bagi negara ketika itu. Jadi ulama-ulama yang menentang fahaman itu yang diseksa dan dipenjarakan, dihukum dan sebagainya. Antaranya adalah termasuklah imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tak apa, itu satu segi akibat daripada pemikiran Mu'tazilah yang diikuti, dianuti oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dalam masa yang sama juga, kita juga dapat melihat satu sisi yang lain berkenaan dengan pemikiran ini, yang mana dia telah membuka satu ruang kajian ilmu-ilmu akal yang baru. Sebab kita tahu Mu'tazilah ni satu golongan yang menggunakan akal. Dia utamakan akal. Tapi apabila dia berhadapan dengan nas syariat ataupun nas-nas Al-Quran dan hadis, dia ada masalah kat situ. Tapi sebaliknya, kalau bab ilmu akal ni, Mu'tazilah ni telah membawa satu perubahan yang besar lah ke dalam umat perkembangan ilmu umat Islam ini, yang mana kita lihat ia itu berlaku dengan pesat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Jadi kalau kita baca kembali perenggan yang kita berhenti sebelum ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Muhammad Farid Bik menulis dalam kitabnya ini, mukadimahnya. Okay. Wa huwa alladhi amara Muhammad bin Musa bin Shakir wa aqawaihi Ahmad wa Al-Husain bitahqiqi tul khattun nisfun nahar wa limakrifati miqdari muhitul kuratul ardiyah bidabtin faqamu bihazihi al-ma'muriyah al-ilmiyah khaira qiyam wa qasu ahadun khututu tul fi sahlin sanjar summa aadu maqasu saniyah fi wat'atil kufah
هذا دليل على سبق العرب للأفرنج في معرفة كروية الأرض. Okey, satu perkara yang saya sebutkan tadi adalah perkembangan segi ilmu pengetahuan. Dan antara perkara penemuan baharu yang dilakukan pada zaman Al-Ma'mun itu, Khalifah Al-Ma'mun, ialah kita kata Khalifah sendiri memerintahkan para ilmuwan ataupun cendekiawan alim dalam bidang ilmu geografi, matematik dan sebagainya untuk membuat satu perkiraan kepada ukur lilit bumi ataupun diameter bumi. Jadi dilakukanlah sini oleh Muhammad bin Musa bin Syakir dan saudaranya Ahmad dan Al-Husain. Ini merupakan ahli matematik lah. Jadi dia pun buat ukuran menggunakan kaedah ketika itulah. Menggunakan kaedah dan akhirnya dapat menemukan nilai ukuran bumi ketika itu. Itu kita boleh lihatlah berapa ukurannya nanti. Cuma saya bacalah dulu apa yang disebutkan dalam kitab ini. Dan juga disebutkan di sini bahawa pada zaman Al-Ma'mun itu juga menandakan bahawa umat Islam atau bangsa Arab itu orang yang pertama sekali mengeluarkan nilai ukur lilit bumi sebelum ianya diketahui oleh Barat atau Eropah pada zaman moden sekarang ni. Jadi itulah nak kata satu pencapaian ilmu yang didahului oleh umat Islam. Barangkali boleh kita kata impak ataupun kesan positif lah daripada pemikiran Mu'tazilah itu. Sedangkan kalau sebelum ni para ulama kita tidak menjurus ataupun menggalakkan perkara ataupun kajian-kajian seperti ini. Tapi bila Mu'tazilah itu dia membenarkan akal untuk memikirkan perkara yang lebih luas, tambah lagi dengan ilmu-ilmu akliyah seperti itu, matematik, fizik, kimia dan sebagainya, geografi, akhirnya membawa kepada penemuan-penemuan baru yang menjadi pencetus kepada perkembangan sains dan teknologi ketika itu dan sehingga sekarang. Itu antaranya lah sumbangannya. Dan wafi ayyamihi al-Ma'mun tarajjamat aghlab kutub al-Yunan al-ilmiyah wal-falsafiyah wa balaghat tamaddun a'la darajat. Nah, dan ketika itu juga paling penting sekali adalah berlaku dengan pesat kegiatan penterjemahan kitab-kitab ataupun buku-buku daripada Yunani. Yunani ni Greece ataupun Greek lah. Taman Yunani dari segi ilmu dia, kitab-kitab ilmiah, kitab-kitab falsafah semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi wabalaghat tamadun ala darajat, dan ketika itu tamadun Islam itu mencapai kemuncak tamadun yang tinggi. Jadi kita juga dapat simpulkan di sini bahawa salah satu kunci untuk membawa kepada kebangkitan sebuah tamadun adalah melalui penterjemahan. Jadi kita tahu sekarang ini umat Islam, kebanyakan ilmu moden ni semua ditulis dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa di luar selain daripada bahasa umat Islam ataupun bahasa Arab misalnya. Jadi barangkali kita boleh terjemahkan semua sumber-sumber ilmu tersebut kepada bahasa kita, bahasa umat Islam. Tak kira apa jua bangsa, untuk kita umat Islam ni mempelajari ilmu tersebut. Dan semua itu adalah bermula dengan terjemahan. Jadi kita kata apa, kalau tak diterjemahkan buku-buku terlebih dahulu, macam mana umat Islam yang kita ada banyak bangsa dan bahasa ini untuk belajar ilmu-ilmu tersebut. Jadi terpaksalah kita yang mempelajari bahasa mereka. Itulah kita kata agak silap lah di situ. Sepatutnya kita terjemahkan dulu. Bila kita terjemahkan, kita faham dengan bahasa kita. Jadi mudahlah untuk kita mengembangkan lagi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi begitulah dalam konteks zaman Abbasiyah ketika zaman Al-Ma'mun itu, ilmu-ilmu falsafah, ilmu-ilmu sains, matematik dan sebagainya itu sebelum ini asing. Sebelum ini tak diketahui oleh orang Islam. Orang Islam tak tahu. Bahkan didorong oleh Nabi SAW untuk umat Islam ni bersemangat, rajin menuntut ilmu, lalu diterjemahkanlah ilmu-ilmu ini. Jadi berkembanglah ilmu ini yang pada asalnya dikuasai oleh bangsa Yunani, kemudian dikembangkan oleh umat Islam dan ditulis dalam bahasa Arab.
Tapi apabila ilmu-ilmu yang dah dikembangkan dalam bahasa Arab ni mencapai tahap kemuncak dia, orang barat pula yang terjemahkan kitab-kitab Arab itu kepada bahasa mereka. Jadi benda tu berpusing-pusing, berkitar. Jadi kalau kita nak bangkit ataupun umat Islam ni nak baju, kita kena lakukan benda yang sama jugalah. Terjemahan. Banyakkan terjemahan kitab-kitab. Mungkin hatta ilmu-ilmu Islam sendiri pun tak banyak lagi kitab yang terjemahkan. Contohnya kitab inilah, kitab Tarikh Daul Aliyah ni, tak siapa lagi yang setahu saya tidak ada terjemahan dalam bahasa Malaysia. Hatta bahasa Indonesia pun belum lagi. Mungkin kita boleh usahakan sama-sama, insya-Allah. Wa fi sanah 216 zara Misra wa tufiya fi 19 Rajab sanah 218 ba'da an awsa li akhihi Abi Ishaq Muhammad al-Mu'tasim billah wa dufina bi Tarsus wa sanatun 47 sanah wa muddatin khilafatihi 20 sanah wa nisf takriban. Kemudian pada tahun 216 Hijrah, ketika Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun menziarahi Mesir, dia pun meninggal dunia pada 19 Rajab tahun 218 Hijrah. Selepas beliau mewasiatkan kepada saudaranya Muhammad Al-Mu'tasim billah. Dan Al-Ma'mun ini dikebumikan ataupun disemadikan di Tarsus. Sekarang ni terletak di Tarsus ni saya di Iran ataupun di Turki. Tarsus. Tarsus ni sekarang ni terletak di Turki. Mungkin satu tempat yang baru lah di Turki kan. Kita pergi. Kalau ada lah makam ataupun makam Khalifah Al-Ma'mun ni di Tarsus, di Turki. Dan beliau telah memerintah selama 20 sanah, 20 tahun. Beliau telah memerintah selama 20 tahun. Dan setengah lebih kurang. Fabaya'an nas al-Mu'tasim al-ab'adu junud fabaya'u al-Abbas bin al-Ma'mun fastada'a al-Musta'sim al-Abbas fabaya'ahu wa raja li-jun wa nasahahum bimubayi'ati al-Mu'tasim fabaya'uhu wa hiya awwalu marrah tadakhal jund fi amri al-khilafah. Okay. Al-Abbas bin Al-Ma'mun. Jadi kat sini diceritakan terdapat konflik lah apabila Al-Mu'tasim, Muhammad Al-Mu'tasim ni menaiki menjadi khalifah, apabila terdapat sebahagian tentera yang tidak mahu membai'ah Al-Mu'tasim Muhammad ni. Sebab apa? Sebab dia orang membai'ah seorang lagi, membai'ah anak kepada Khalifah Al-Ma'mun, iaitu Al-Abbas. Jadi maka wujudlah Al-Mu'tasim yang kedua, Al-Mu'tasim Al-Abbas. Jadi selepas Al-Ma'mun meninggal, Al-Ma'mun wasiatkan saudara dia Muhammad Al-Mu'tasim jadi khalifah. Tapi dalam masa yang sama, anak dia yang bernama Al-Abbas juga bergelar Al-Mu'tasim menghalang ataupun mendapatkan bai'ah daripada sebahagian pada tentera. Jadi dua lah Al-Mu'tasim. Tetapi berlaku seperti macam perjanjian damai begitu. Kharaja wa nasahum bima Mu'tasim. Jadi ada rundingan di situ, akhir sekali dibai'ahlah Al-Mu'tasim saudaranya Khalifah Al-Ma'mun. Dan di sini dapat dilihat bahawa apabila wujudnya konflik seperti ini disebabkan oleh pengaruh tentera. Jadi disebutkan sini lah wahya awwalu marrah tadakhul jund fi amri khilafah. Sepatutnya sebelum ini tentera ni tak boleh masuk campur. Tapi dalam hal ini tentera ambil campur ataupun masuk campur dalam hal kekhalifahan kerana mereka tidak mahu menyokong Muhammad Al-Mu'tasim. Sebaliknya mereka menyokong Al-Abbas, iaitu anak kepada Khalifah Al-Ma'mun. Jadi apabila mereka kembali menyokong Muhammad Al-Mu'tasim yang sepatutnya menjadi khalifah itu, konflik itu pun berakhir. Cuma nak disebutkan di sini bahawa kat situlah buat pertama kalinya urusan kekhalifahan
melibatkan campur tangan tentera. Itu buat kali pertama. Dan selepas ni kita akan lihat bagaimana tentera ni memainkan peranan sebenarnya dalam menentukan siapa khalifah yang akan menaiki takhta. ومن أعمال المعتصم بناء مدينة سامراء وفتح الأمورية التي كان يقدسها الروم. وفي أثناء عودته من أمورية بلغه أن العباس بن المأمون يكيد له وينوي قتله فأمر بسجنه فسجن ومات بعد قليل. Jadi apa jasa ataupun perkara penting yang berlaku pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim ini? Yang pertama, beliau telah membina ibu kota Abbasiyah yang baru, iaitu yang bernama Samarra. Dikatakan bahawa maksudnya adalah sin merujuk kepada sur, mim, man, ra ni, ra'a. Sur, man, ra'a. Maksudnya bergembiralah sesiapa yang melihatnya. Jadi digabungkan jadi Samarra. Begitulah ada setengah riwayat mengatakan. Jadi kat situlah dikatakan berlaku perpindahan. Ataupun kita kata Khalifah Al-Mu'tasim ni dia berpindah ke kota Samarra ni, mentadbir dari situ. Jadi kota Baghdad tu dah terlampau padat, jadi dipindah ke Samarra yang tak jauh daripada kota Baghdad juga. Dan yang kedua, Khalifah Al-Mu'tasim membuka kota Al-Amuriyah yang menjadi kota suci bagi bangsa Rom. Dan tatkala beliau pulang daripada kempen tentera di Amuriyah, sampaikan berita kepadanya bahawa Al-Abbas bin Al-Ma'mun, anak saudara dia, anak Al-Ma'mun tu telah melakukan tipu helah dan berniat untuk membunuhnya. Lalu diperintahkanlah supaya Al-Abbas itu dipenjara dan tak lama selepas tu meninggal dunia di dalam penjara. Qila anna al-muwakkilu bi harasatihi man'a anhu al-ma' hatta mat. Jadi ada pendapat mengatakan dia mati tu, Al-Abbas tu mati dalam penjara disebabkan oleh khalifah yang menyuruh supaya ditutup ataupun disekat laluan airnya ataupun tak dia bagi minuman lah. Tak dia bagi minuman sehingga dia meninggal dunia. وأرسل المعتصم أحد قواد جيوشه واسمه الأفشين خيذر لمحاربة بابك المجوسي الذي استولى على جبال طبرستان مدة 20 سنة تقريبا فحاربه وقبض عليه وأحضره أمام المعتصم فقتله. وفي سنة 226 غضب المعتصم على الأفشين فقتله. Jadi kemudian diceritakan di sini Khalifah Al-Mu'tasim menghantar ketua tenteranya yang bernama Al-Afshin Khaydar ni untuk menyerang musuh dia, Babik Al-Majusi. Mungkin orang Majusi atau Saki-Baki, orang Parsi lah sebelum ni kan, yang berada di Parsi, di kawasan Iran sekarang ni. Kemudian Khaydar ni mengepung Babik Al-Majusi ini di pegunungan Tabaristan hampir 20 tahun. Kemudian berjaya ditangkap dan dihukum bunuh di hadapan Al-Mu'tasim. Kemudian pada tidak lama selepas itu, pada tahun 226 pula, Khalifah murka ataupun marah kepada Afshin ni, lalu Afshin pula kena bunuh. Begitulah, ni sekadar maklumat lah yang diceritakan apa yang berlaku. وفي 18 ربيع أول سنة 227 توفي المعتصم وعمره 48 سنة تقريبا وهو أول من أضيف اسم الله تعالى إلى لقبه. Pada 18 Rabiul Awal tahun 227 Hijrah, Khalifah Al-Mu'tasim pun meninggal dunia pada usia 48 tahun, lebih kurang. Dan beliaulah merupakan orang khalifah yang pertama menggabungkan
nama Allah Ta'ala ke dalam gelarannya. Jadi kalau kita lihat nama-nama Khalifah Abbasiyah ini, semuanya ada gelaran dia. Abu Al-Abbas, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan sebagainya. Sampai je Al-Mu'tasim, dia tak ada tambahan. Al-Mu'tasim Billah. Jadi itulah kita kata dari segi gelaran tu. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, inilah warisan kekhalifahan Abbasiyah itu ada di dalam institusi beraja kita di Malaysia misalnya. Kalau kita lihat nama yang di Pertuangan Agung kita, Al-Mu'tasimu Billah, Sultan Sultan, lepas tu ada gelaran Al-Mu'tasim Billah, kita kata Al-Mutawakkil, banyaklah gelaran-gelaran. Jadi semua itu adalah kita kata warisan daripada penggunaan daripada kerajaan Abbasiyah lagi. Lama. Dipakai oleh sultan-sultan Melayu sampai dah ke zaman kita ini. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Itu misalnya, yang Tuan Agong kita. Ada nama Allah, Billah. Kan? Wa bu'i'a ba'dahu ibnihi Al-Wathiq Billah Harun. Dilantik anaknya, nama Al-Wathiq Billah Harun. ولما تولي الواثق حصلت فتنة بدمشق فأرسل إليها جيشا أعداء سكينة إليها إعادة سكينة إليها وكان له وزير تركي اسمه أشناس أعطى إليه الواثق علامة الإمارة وهي تاج ووشاه ومن ثم ابتداء وفود قبائل الترك وفود قبائل الترك إلى بلاد العراق ودخلوا لهم في الوظائف العالية خصوصا الجندية الأمر الذي أوجب تداخلهم في أمور الخلافة واستيلائهم على السلطة الفعلية. وتوفي إشناس التركي سنة 29 ومما أوجب ضعف الدولة العباسيين جعلهم بلاد خراسان وراثة تقريبا في عائلة الطاهر بن عبد الله. Jadi kita lihat juga di sini pada zaman Khalifah Al-Wathiq Billah, bermulanya kemasukan besar-besaran bangsa Turki ke dalam organisasi Abbasiyah itu sendiri. Yang mana kita tahu bangsa Turki ini asalnya nomad dan asalnya animisme, dan pada zaman Abbasiyah mereka memeluk Islam dan mula bercampur ke dalam komuniti Islam di Timur Tengah, khususnya di dalam wilayah Abbasiyah ini, yang mana Khalifah sendiri, Khalifah Al-Wathiq sendiri, dan melantik kita kata wazir, menteri yang berbangsa Turki, nama dia Ashnas. Jadi dalam masa yang sama juga, bila dah menteri dia orang Turki, jadi yang lain-lain pun masuk lah kan. Puak-puak Turki yang lain pun masuk dan diberilah jawatan yang penting seperti jawatan ketenteraan, yang mana akhirnya pada zaman Khalifah Al-Wathiq ini, tentera Abbasiyah terdiri daripada majoritinya puak-puak Turki ataupun bangsa-bangsa Turki yang telah memeluk Islam. Jadi berlaku perubahan daripada, kita kata kalau kita lihat daripada Abbasiyah yang awal, masih lagi mengekalkan bangsa Arab, pure Arab. Kemudian Parsi, pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid, kita ada Baramikah atau Parsi. Kemudian bermulalah era kemasukan bangsa Turki, bermula pada zaman Khalifah Al-Wathiq Billah. Jadi bila banyaklah kita kata puak-puak Turki ni mula masuk dalam kerajaan Abbasiyah, dan inilah yang kita akan lihat nanti kemunculan pelbagai kerajaan Turki yang mana pada asalnya diorang ni tentera, tiba-tiba naik menjadi sultan. Itu kita akan lihat selepas ini. Dan disebutkan juga di sini, antara sebab kelemahan kerajaan Abbasiyah itu adalah kubu kuat Abbasiyah itu, iaitu Bilad Khurasan, wilayah Khurasan yang sekarang ni terletak di negara Iran, Afghanistan, Pakistan, itu Khurasan lah, wilayah Khurasan. Dan wilayah Khurasan ini telah diberikan autonomi kepada keluarga Tahir bin Abdullah.
Jadi bila wilayah Khurasan ni, sebab wilayah Khurasan ni luas, besar. Jadi bila dah diberikan autonomi kepada Tahir, maka Tahir ni dah boleh bebas memerintah sendiri. Itu jadi menyebabkan kuasa politik Abbasiyah semakin melemah lah. Bila dia berikan autonomi, terutamanya terhadap wilayah yang sebesar Khurasan itu. Okey, kita teruskan sikit lagi. وتوفي الواثق في 24 ذي الحجة سنة 232 واختلف في من يعين بعده فقال الفريق بمبايعة ابنه محمد وقال الآخر بعدم صلاحيته لصغر سنه وأخيرا اتفق على مبايعة المتوكل جعفر بن المعتصم وهو عاشر بني Abbas. Kemudian Khalifah Al-Wathiq meninggal dunia pada 24 Zulhijjah 232 Hijrah dan berlaku isu lah, konflik lah. Siapa yang nak dilantik selepas Al-Wathiq billah, kerana anak dia Muhammad masih lagi kecil, tak boleh lah nak dibayar. Kemudian dilantiklah Al-Mutawakkil ni Ja'far bin Al-Mu'tasim. Dilantik saudara dia lah, tak boleh turun ke anak, jadi dilantik saudaranya. Khalifah yang bernama Al-Mutawakkil Allah Ja'far bin Al-Mu'tasim, merupakan khalifah yang ke-10 Bani Abbasiyah. في مدته توفي الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة في سنة 241 وشرع المتوكل في نقل مركز حكومته إلى دمشق ونقل إليها دواوينه ولم يقيموا بها أشهر في سنة 241 ثم عاد السامراء وقتل المتوكل سنة 247 قتله بعض الممالكه باتفاق مع ابنه المنتصر وبرأ الصغير الشرباني وقيل أنه قتل في مجلس شربه وقتل معه وزير الفتح بن خاقان في ليلة 3 شوال سنة 247 هجرة ومدة خلافته 15 سنة تقريبا وعمره نحو 40 سنة ثم حصلت بيعة لابنه المنتصر لكن لم تطل مدته بل توفي في يوم الأحد ربيع أول سنة 248 وعمره 25 سنة ونصف مدته خلافته 6 شهور. Okay, kita habiskan di sini. Jadi apabila khalifah berlaku konflik nak melantik siapa selepas Al-Wathiq, jadi dilantiklah kata Al-Mutawakkil Ja'far bin Al-Mu'tasim. Jadi berkenaan dengan, kalau kita ingat peristiwa Mihnah Khalq Al-Quran yang menyaksikan ramai ulama diseksa, pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil inilah barulah mihnah itu diangkat ataupun ditamatkan. Apabila Khalifah Al-Mutawakkil mengisytiharkan bahawa Mu'tazilah bukan lagi pegangan negara, pegangan rasmi negara. Jadi diangkat balik larangan itu dan diisytiharkan kembali bahawa fahaman Sunni yang sebelum ini, yang asal tu adalah pegangan negara. Jadi dibasmilah, dibantras faham-fahaman Mu'tazilah ketika zaman Mutawakkil itu, dan terselamatlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal daripada diseksa, dan tidak lama selepas itu beliau meninggal dunia pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil ini. Jadi lamalah kan, lama Imam Ahmad diseksa pada zaman Al-Ma'mun sehinggalah ke zaman Al-Mutawakkil. Jadi disebutkan juga di sini Khalifah Al-Mutawakkil memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Damsyik, dan dipindahkan semua urusan di sana daripada Baghdad, kemudian pindah ke Samarra. Pada zaman Al-Mutawakkil daripada Samarra pindah ke Damsyik, tapi tidak sampai sebulan, tidak sampai 2 bulan. Kemudian dikembali semula ke Samarra. Namun tidak lama selepas itu beliau dibunuh di Samarra pada tahun 247 Hijrah, yang mana komplot pembunuhan tersebut adalah didalangi ataupun dilakukan oleh hamba-hamba Turkinya lah,
Muhammad Turki beliau sendiri yang membunuhnya atas kita kata didalangi oleh anaknya sendiri, Khalifah Al-Muntasir. Nak kata pada zaman ini kekhalifahan Abbasiyah sudah tidak mencapai kestabilan, yang mana berlaku konflik pembunuhan sama anak membunuh ayah. Dalam konteks Khalifah Al-Mutawakkil ini, anak dia yang bunuh dia. Jadi kat situlah orang Turki mula berperanan dalam kekhalifahan, yang mana pada asalnya mereka dah jadi tentera, kemudian diupah untuk buat komplot menjatuhkan khalifah dan mengangkat khalifah yang baru. Jadi kalau isu pembunuhan Khalifah Al-Mutawakkil ni kita boleh tengoklah dalam kajian-kajian barat ataupun contemporary disebut sebagai The Anarchy of Samarra. Jadi Anarchy of Samarra ni menyaksikan bagaimana peristiwa pembunuhan Khalifah Al-Mutawakkil ni mewujudkan ataupun menyebabkan berlaku ketidaktenteraman sehingga menyebabkan kota Samarra itu kita kata tidak tenteram. Sebabkan oleh komplot ni. Walau bagaimanapun kita lihat apabila Khalifah Al-Mutawakkil telah terbunuh, naiklah anak dia Al-Muntasir. Nak kata wallahu alam lah, tak sabar nak jadi khalifah ke ataupun ada sebab-sebab yang lain, kita pun tak tahu. Mungkin kita boleh rujuk kitab-kitab yang lebih detail. Cuma sepatutnya boleh lah kan, kalau nak tunggu pun. Anak lepas ayah meninggal, naiklah, tak payahlah nak bunuh ayah tu kan. Wallahu alam, kita pun tak tahu kan. Jadi ada pendapat yang mengatakan Khalifah Mutawakkil ni meninggal dalam satu majlis dia. Kemudian turut dibunuh sama adalah menterinya Al-Fath bin Khakan. Fath bin Khakan ni pun orang Turki juga. Nak menunjukkan bahawa orang Turki ni sudah berada di jawatan-jawatan yang penting pada zaman Abbasiyah. Jadi kita kata yang sebenar-benarnya nak kata pada zaman Abbasiyah ni, bangsa Arab, pengaruh bangsa Arab dalam politik Islam tu dah semakin melemah. Kerana kita lihat kat sini orang Turki banyak mencorakkan politik kekhalifahan ketika itu. Walau bagaimanapun, mujur mereka Sunni lagi. Sunni setidaknya masih lagi menyokong pegangan Sunni. Paling kita akan lihat bagaimana peranan bangsa Turki ini memayungi ataupun melindungi khalifah yang sudah hilang kuasa politiknya. InsyaAllah kita akan lihat lepas ini. Dan juga disebutkan di sini bahawa Khalifah Al-Mutawakkil memerintah selama 15 sanah, 15 tahun, dan umurnya ketika itu 40 tahun. Setelah itu diberikan bai'ah kepada Khalifah Al-Muntasir, lakin lam tatil muddatihi. Itulah kata tulah ataupun kita kata balasan kepada perbuatan Khalifah Al-Muntasir ni. Dia dibunuh ayah dia, dia jadi khalifah, dia pun memerintah tak lama. Wallahu a'lam lah. Daripada apa yang dicatatkan ni nak menunjukkan begitulah. Bapak dia dah meninggal, bapak dia memerintah selama 15 tahun, tapi apabila beliau naik menjadi khalifah lepas bunuh bapak dia, hanya sempat memerintah 6 bulan sahaja. Itulah dia takdir Allah Ta'ala, dan Allah menunjukkan kepada kita begitulah pengakhirannya. Jadi kita nak kata, kita tak bolehlah nak hukum ataupun nak cakap apa, cuma kita nak bagi tahu itulah dia peristiwa dia. Kalau kita kata benda yang kita buat baik akan balas baik, kalau kita buat jahat orang, kita pun kena jahat dengan orang juga. Wallahu a'lam, begitulah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita cover bab Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil dan Al-Muntasir. Kita cover banyak khalifah sikit. 5 khalifah kita cover tahun ni. InsyaAllah mudah-mudahan setiap apa yang kita baca ni adalah pengetahuan baru buat rakan yang tak sempat baca sejarah Islam. Boleh follow kita punya sesi ini untuk kita sama-sama mengetahui apa dia. Kira macam tolong bacakan lah sejarah Islam tu pada masa-masa yang kita tak sempat nak baca. Jadi mungkin kalau nak baca buku satu-satu tu mengambil masa. Tak apalah, kita bacakan. Kita bacakan pula bukan daripada buku sembarangan. Kita baca daripada satu buku yang kita kata penting, satu buku turos,
Yang penting lah, yang mudah tapi diringkas. At least kita dapatlah poin-poin penting yang berlaku sepanjang sejarah Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey, itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Saya akan tetapkan semula tarikh kelas ini sebabkan ada sedikit perubahan masa. Kalau sempat saya akan buat, kalau tak sempat saya terpaksa skip dululah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada sesi bacaan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.